Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang naga. Mana datangnya, apa kekuatannya, dekat mana dia tinggal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan mitos-mitos zaman dahulu yang ada kaitannya dengan naga. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang kerana ia akan menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua cerita-cerita yang menarik dalam posting Abang yang akan datang. Bila kita menyebut tentang naga, kita membayangkan ia adalah satu makhluk yang besar, makhluk legenda yang muncul dalam banyak dongeng dalam tamadun manusia. Dan ada satu perkara tentang naga, iaitu lain tempat, lain jenis naganya. Sebagai contoh, di Eropah, ia terkenal dengan naga yang berkepak. Manakala di Asia, naganya adalah seperti ular yang besar. Naga di Eropah boleh menghemburkan api dari mulutnya, manakala naga di Asia tinggalnya dalam air. Pertama kali naga disebut dalam tamadun manusia adalah pada tamadun Mesopotamia dan ia dipanggil Mushushu. Sedap nama tu, comel-comel je. Naga juga dipanggil dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, Leviathan dalam bahasa Yahudi, Grand Goal dalam bahasa France, Hydra dalam bahasa Greek kuno dan Dragon dalam bahasa Inggeris. Kalau di Eropah, naga dianggap adalah satu makhluk pemusnah. Kalau di Asia pula, naga adalah satu makhluk yang membawa tuah. Sebagai contoh, Maharaja Cina menjadikan naga sebagai lambang diraja. Dia meletakkan sulaman atau ukiran seekor naga pada jubah kebesarannya, ukiran di istananya, hiasan di dalam istana dan juga pasu-pasu bunga. Tapi sehingga saat ini, ramai yang percaya naga adalah asal usul atau nenek moyang kepada buaya. Mengikut sejarah asal naga, ia adalah satu makhluk mitos yang boleh dijumpai dalam banyak tamadun. Sebenarnya naga itu sendiri muncul dari pelbagai teori dan pandangan penulis pada zaman dahulu di mana ia bukan berdasarkan kepada bukti. Ni kira mitos lah juga. Seorang penulis yang bernama David E. Jones berpendapat ahli falsafah zaman dahulu mencipta naga berdasarkan 3 ekor binatang, iaitu ular, harimau dan helang, tapi lebih banyak kepada bentuk ular. Ini kerana mengikut kajian, 39 orang daripada 100 orang sangat takutkan ular walaupun mereka tidak pernah jumpa ular. Situasi yang sama berlaku pada zaman dahulu, di mana ketakutan manusia pada ular menyebabkan kekuatan ular itu diperbesar-besarkan, lalu terciptalah naga. Benda yang sama terjadi pada harimau dan helang. Kebanyakan manusia pada zaman dahulu takutkan harimau dan helang. Jadi mereka mencipta binatang bayangan berdasarkan ciri-ciri harimau dan helang. Dan itu adalah asal-usul naga. Untuk menjadikan naga sebagai satu makhluk mitos yang berlegenda, tempat tinggalnya juga di kawasan-kawasan yang pelik. Sebagai contoh, di dalam gua yang jauh dari manusia, di kawasan tasik yang sunyi, di puncak gunung yang tidak pernah diterokai, di kawasan laut yang dalam dan hutan berpuaka. Senang cerita, semua tempat tinggal naga adalah kawasan yang tidak pernah diterokai oleh manusia. Seorang pekaji yang bernama Adriana Mayo, dia berpendapat orang zaman dulu mengatakan mereka pernah berjumpa dengan naga adalah berdasarkan penemuan fosil. Mungkin pada zaman dahulu, mereka menjumpai beberapa fosil dinosaur yang mempunyai tulang yang besar, rangka yang besar. Dari situlah mereka mencipta naga. Tapi dia tidak menolak kemungkinan bahawa naga adalah dicipta daripada komodo, buaya atau biawak. Di negara Mesir, naga dikenali sebagai Apep dan ia dikatakan tinggal di alam bawah tanah, kira macam alam gaib lah. Dan ini berdasarkan kepercayaan Mesir kuno. Terdapat satu tulisan pada 310 sebelum Masihi, malam terjadi apabila dewa matahari yang bernama Ra turun ke alam bawah tanah untuk bertempur dengan naga ataupun Apep. Dan dikatakan naga itu adalah sebesar manusia dan kuasanya adalah kilat dan boleh menggegarkan, iaitu membuat
membuat gempa bumi. Mengikut catatan Mesir kuno juga, jika tiba-tiba pada siang hari berlaku gerhana matahari, ini bermaksud si naga sedang menyerang dewa matahari iaitu Ra pada waktu siang. Ada seekor lagi binatang dalam tamadun Mesir kuno yang bentuknya seakan-akan naga. Ia bernama Nehebku dan tugasnya adalah menolong dewa matahari Ra sewaktu bertempur dengan naga. Manuskrip Mesir kuno juga ada mengatakan kedudukan dunia adalah di hujung ekor Nehebku. Terdapat satu mentera kuno dalam kerajaan Mesir yang menggunakan simbol ular berkepala 5 yang digelar Ouroboros, dan bentuk mentera ini telah dijumpai sewaktu mereka membongkar makam salah seorang Firaun iaitu Tutankhamun. Di negara India, terdapat cerita tentang naga yang telah ditulis dalam kitab Veda, iaitu kitab agama Hindu. Ia menceritakan tentang bagaimana Dewa Indra yang melawan seekor naga besar yang berbentuk ular kerana naga ini membawa bencana kemarau, dan nama naga ini adalah Vatra. Ada juga cerita berkenaan tentang ular kepala 3 ataupun naga kepala 3 yang bernama Visvarupa. Ular ini atau naga ini dikatakan telah menculik banyak lembu dan juga kuda kepunyaan rakyat setempat, dan ia juga telah dibunuh oleh Dewa Indra dalam satu perlawanan yang sengit. Di negara Bhutan, naga dikenali sebagai Zongka ataupun Druk. Ia mempunyai kuasa kilat dan petir, dan ia telah dijadikan lambang diraja kerajaan Bhutan. Naga sangat terkenal dalam tamadun Cina kuno. Ia dikenali sebagai Long. Ia dikatakan adalah makhluk paling suci antara semua binatang yang ada. Dari mana asal usulnya tidak pula dinyatakan ataupun dicatatkan, tapi dikatakan telah dijumpai pada ukiran pasu zaman Neolitik yang dijumpai di China. Terdapat satu hikayat yang sangat popular tentang naga, iaitu kisah Dong Fu yang berjaya memelihara seekor naga. Diceritakan Dong Fu faham bahasa naga, berjaya menjinakkan naga dan juga telah memelihara naga hingga besar. Maharaja telah menggelar keluarga Dong Fu dengan nama Huang Long yang bermaksud pembela naga. Pada zaman Maharaja Kongjia, dikatakan pihak alam bunian telah menghadiahkan raja dengan sepasang ekor naga, iaitu naga jantan dan naga betina. Disebabkan Maharaja tidak tahu bagaimana menjaga 2 ekor naga ini, Maharaja telah mengarahkan keturunan Dong Fu untuk memelihara naga ini. Tapi nak dijadikan cerita, pada satu hari, naga betina telah mati secara tiba-tiba. Disebabkan terlalu takut, si pembela naga telah memotong-motong naga betina ini lalu dimasak dan diberi kepada raja untuk menjadi santapan. Si Maharaja sangat gembira dan dia meminta untuk dimasak sekali lagi dengan menu yang sama. Disebabkan terlalu takut, si pembela naga telah lari meninggalkan istana. Seorang pahlawan Cina yang bernama Fu Shi telah melihat seekor naga di sungai. Naga itu mempunyai 7 titik di muka, 6 titik di belakang badan, 8 titik di sayap kiri dan 9 titik di sayap kanan. Titik-titik ini telah diabadikan oleh Fu Shi sebagai salah satu cara dalam penulisan bahasa Cina. Terdapat satu mitos lain tentang naga dalam kerajaan China kuno. Dikatakan naga adalah asal usul keturunan Maharaja Cina. Maharaja seperti Huang Di, Maharaja Shennong, Maharaja Yo, Maharaja Shun dikatakan mempunyai ayah seekor naga. Suka betul diorang ada ayah naga. Katanya ibu kepada semua maharaja ini telah berkahwin dengan seorang lelaki iaitu Raja Naga dan melahirkan mereka sebagai pewaris tahta kerajaan Cina. Terdapat satu etnik di China iaitu etnik Ailoyi, di mana dikatakan etnik ini adalah berasal daripada naga. Nenek moyang mereka telah berkahwin dengan seekor naga dan melahirkan 10 orang anak lelaki. Dari 10 orang anak inilah terhasil etnik Ailoyi. Jadi semua orang Ailoyi mempunyai tatu naga di belakang badan diorang. Dalam mitos-mitos Cina, naga dikaitkan dengan hujan, dan jika naga sakit ataupun naga tu malas, maka akan berlakulah kemarau. Jadi kalau kemarau berlaku, selalunya orang-orang pada
pada waktu itu telah membangunkan patung naga daripada tanah liat sebagai cara dan usaha untuk mereka meminta hujan. Cara lain mereka meminta hujan adalah dengan membuang kotoran ke dalam sungai ataupun laut. Ini adalah dikatakan naga sangat tidak suka dengan kotoran, terutama jika kotoran itu ada tulang harimau. Jadi sebagai cara untuk membersihkan kotoran itu, naga dikatakan akan menurunkan hujan sebagai salah satu cara pembersihan. Di negara Korea, mitosnya kebanyakannya sama dengan Cina. Naga disebut adalah seekor ular yang panjang dan mempunyai janggut. Ada kalanya ia akan membawa satu mutiara yang bernama Yeoju dan mutiara itu diletakkan di mulutnya. Naga yang mempunyai mutiara ini dikatakan naga yang berpangkat tinggi, di mana ia mempunyai 4 jari sebagai cara mudah untuk memegang mutiara. Naga dikatakan sangat panjang, sepanjang 81 orang manusia yang beratur. Panjang betul. Naga dianggap satu makhluk yang baik dan pembawa hujan. Naga dikatakan tinggal di tasik, sungai dan laut, juga kolam di atas gunung. Dan sama macam mitos negara Cina, di negara Korea, naga dikatakan adalah asal usul kepada susur galur Maharaja Korea. Dan disebabkan itu, ia menjadi lambang diraja. Mengikut mitos kerajaan Korea, Maharani Aryong katanya lahir daripada naga. Maharani Tejo pula adalah asal keturunan dari puteri naga laut. Maharaja Munmu telah bertukar menjadi naga selepas kematiannya adalah bertujuan untuk melindungi rakyat dan kerajaan. Jadi, jubah semua maharaja dan maharani mempunyai sulaman seekor naga. Sebenarnya, mengikut kepercayaan Korea, naga berasal daripada seekor ular yang biasa. Ular ini telah bertapa selama 1000 tahun dan bertukar menjadi naga, ataupun ular ini telah dianugerahkan dengan mutiara Yeoju, iaitu mutiara suci, lalu menukar dirinya kepada bentuk naga. Di negara Jepun, mitos naga adalah serupa dengan Korea, China dan India. Mereka percaya naga adalah dewa air, bersaiz besar dan mempunyai cakar tapi tidak mempunyai sayap. Ada satu kisah tentang seorang pahlawan tempatan yang bernama Minamoto, yang mana dia telah diminta oleh seorang gadis untuk menghapuskan seekor naga yang telah mengganggu kampungnya. Bagi membunuh naga ini, Minamoto telah bertapa selama 8 hari sambil berdoa. Lalu dia berjaya membunuh naga dengan menggunakan anak panahnya. Dalam mitos Jepun, dikatakan naga sangat takut dengan logam. Ada cerita tentang seorang pahlawan yang bernama Yoshida yang telah mencampakkan pedangnya ke laut untuk menangkap naga. Seorang lagi pahlawan yang bernama Surayuki telah mencampakkan cermin logam ke dalam tasik untuk menangkap naga. Ada satu benda yang pelik dalam mitos Jepun. Naga bukan sahaja mengeluarkan api daripada mulut, naga juga mampu mengeluarkan api daripada ketiaknya. Di satu daerah di Jepun yang bernama Okumura, terdapat satu upacara perarakan patung naga yang diperbuat daripada jerami dengan bertujuan untuk memohon hujan selepas musim kemarau. Di Greece ataupun Rom kuno, naga dipanggil dengan nama drakon dan bentuknya seperti ular yang besar ataupun ular gaib dan mempunyai kuasa gaib. Salah seorang raja Yunani yang bernama Agamemnon suka menggunakan corak naga berwarna biru dalam baju perangnya. Dalam satu puisi kuno yang ditulis pada 7 sebelum Masihi, dikatakan Dewa Zeus pernah berlawan dengan naga 100 kepala yang diberi nama Typhoon. Naga ini boleh menghembuskan api dari mulutnya dan boleh meniru pelbagai suara binatang. Terdapat hikayat lain mengatakan Dewa Apollo pernah membunuh seekor ular yang besar yang juga seekor naga yang bernama Python. Ini kerana Python dikatakan pembawa wabak dan telah dibunuh oleh Dewa Apollo menggunakan anak panahnya. Hercules, anak kepada Zeus, pernah bertarung dengan naga yang mempunyai banyak kepala yang bernama Hydra. Ia dikatakan naga air. Sewaktu pertempuran antara Hydra juga Hercules,
telah muncul seekor ketam secara tiba-tiba. Ketam ini dikatakan cuba memutuskan kaki Hercules, tapi malangnya tak berjaya. Disebabkan terlalu marah kerana mengganggu pertarungan, Hercules telah menghentak kepala si ketam dengan tumitnya sehingga lumat. Dewi Hera, iaitu isteri kepada Zeus, telah menyaksikan peristiwa ini. Jadi Dewi Hera telah meletakkan simbol ketam di dada langit sebagai tanda kenang-kenangan, dan sehingga hari ini ia telah menjadi salah satu lambang buruj dalam tamadun kita. Hercules juga dikatakan pernah melawan seekor naga yang tidak pernah tidur. Ia berlaku sewaktu Hercules cuba mengambil satu apel sakti di satu pohon di alam gaib, dan naga ini bernama Ladon. Dan semua ini adalah catatan zaman kuno yang disampaikan dalam bentuk syair dan juga puisi sebagai salah satu hiburan di waktu itu. Selain daripada Hercules, terdapat seorang lagi pahlawan Yunani yang pernah bertarung dengan naga, iaitu Jason. Ia dikatakan telah bertarung dengan naga sewaktu ingin mengambil bulu pelepah emas yang terdapat pada satu pohon yang dikatakan dijaga oleh naga. Mengikut lukisan pada satu pasu kuno yang telah dijumpai, Jason telah mengumpan naga dengan ubat tidur sebelum memancung kepala naga dan mengambil bulu pelepah emas. Ada juga cerita tentang raja dan ratu yang bertukar menjadi naga. Kisahnya bermula apabila seorang putera telah diarahkan oleh dewa Apollo untuk membawa seekor lembu ke tepi satu tasik dan menyembelih lembu itu untuk dipersembahkan kepada Dewi Athena. Ia adalah sebagai cara untuk mendapat keberkatan sebelum mereka pergi berperang. Tanpa disangka-sangka, mata air itu telah dijaga oleh seekor naga, dan ia adalah binatang kesayangan Dewa Ares. Si putera telah membunuh naga itu sebelum menjalankan upacara mengorbankan lembu untuk Dewi Athena. Apabila mengetahui perkara ini, Dewa Ares sangat berasa murka. Sebagai hukuman, Dewa Ares meminta si putera berkahwin dengan puterinya yang bernama Harmonia, dan selepas berkahwin mereka berdua dilantik menjadi raja dan ratu untuk memimpin kerajaan. Tetapi terdapat satu sumpah yang dibuat oleh Ares, iaitu apabila raja dan ratu mati, mereka akan bertukar menjadi naga. Di Jerman terdapat puisi kuno. Naga dikatakan adalah satu binatang yang menjaga sebatang pohon yang menyokong kedudukan bumi, dan naga ini bernama Nidogar. Ada juga catatan kuno tentang naga yang mengatakan ia adalah satu makhluk berupa ular yang sangat besar yang menjaga kawasan Midgard. Thor, iaitu dewa kilat, juga dikatakan pernah menangkap seekor naga laut dengan mengumpan naga menggunakan kepala lembu, dan selepas berjaya ditangkap, naga itu dikatakan telah dihancurkan kepalanya menggunakan tukul kilat Thor. Tapi malangnya naga itu berjaya melarikan diri dan bersembunyi di dasar laut. Terdapat satu puisi berkenaan Beowulf tentang dia telah berjaya membunuh seekor naga yang menjaga harta dunia. Tapi harta itu telah disembunyikan oleh Beowulf sendiri kerana takut ramai orang akan berbalah merebutkan harta ini. Kebanyakan mitos-mitos Jerman telah mengaitkan naga sebagai satu makhluk yang suka tidur dan menjaga harta. Dan nak disedapkan cerita, banyaklah pahlawan-pahlawan terkenal telah berjaya membunuh atau menentang naga ini untuk mendapatkan harta yang dijaga oleh naga. Di Eropah terdapat satu cerita naga yang sangat popular yang mempunyai kaitan dengan Merlin dan juga Raja Vatikan. Dikatakan raja telah membina satu negara kota, tapi malangnya negara kota ini tiba-tiba hilang, runtuh, masuk ke dalam bumi. Si raja telah mendapatkan khidmat nasihat daripada Merlin tentang apa yang berlaku. Merlin telah memberitahu bahawa di bawah kota yang dibina terdapat satu kolam air yang telah dihuni oleh sepasang naga berwarna merah dan juga putih. Tanpa banyak bicara, si raja telah mencari kolam ini, dan selepas menjumpainya,
Akhirnya, si raja mengarahkan kolam ini dikeringkan. Bila kolam air dah kering, kedua-dua ekor naga terjaga dan mereka bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, akhirnya naga putih memenangi pertarungan. Hasil dari pertarungan itu, Merlin telah membuat ramalan, iaitu pada satu hari nanti Wales akan berada dalam kerajaan England. Dan kisah ini sangat popular pada abad ke-15. Dalam hikayat mereka, naga tinggal di sungai dan juga di bawah tanah serta di dalam gua. Naga mempunyai sifat yang tamak dan rakus, juga kuat makan dan dikatakan jelmaan syaitan. Terdapat satu legenda di France yang mengatakan punca banjir adalah daripada naga yang bernama La Gorgule. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ini agak panjang disebabkan kisah tentang naga banyak diceritakan dalam tamadun-tamadun kuno. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.